Ya, Assalamualaikum YB. Salam. Boleh YB secara ringkas ceritakan detik permulaan Setiawangsa Rangers ni? Okey, lepas saya mula menjadi wakil rakyat di kawasan Setiawangsa tahun 2018, bulan 5, kemudian saya ada bertemu dengan saudara Kushairi Aizat lah, ya, dan beliau seorang bekas pemain Piala Belia, dan beliau juga ada satu akademi bola sepak di AU 5D. Jadi kami bincangkan tentang kemungkinan untuk adakan satu kelab atas nama Setiawangsa, satu kelab komuniti, ya. Jadi alhamdulillah pada 8 bulan 8 2018 kami melancarkan kelab bola sepak Setiawangsa Rangers ni, dan daripada waktu tersebut kami telah diterima sebagai antara gabungan untuk KLFA. Kita juga bermain dalam Liga Bola Sepak KL. Kita ada pasukan bawah, daripada bawah 8. Kita ada pasukan wanita. Jadi kita telah pergi jauh lah sehingga kita melahirkan pemain-pemain yang mewakili Malaysia dan negeri di peringkat wanita, dan juga bagi peringkat lelaki yang bermain di peringkat belia untuk JDT dan juga untuk KL City. Okay, selain daripada kejayaan pemain-pemain yang ada, macam mana YB lihat kepentingan pasukan kelab komuniti ini dalam memberi sumbangan kepada komuniti sendiri? Ya, saya selalu, saya seorang peminat bola sepak, ya, dan saya melihat bahawa dalam banyak perkara kadang-kadang model bola sepak yang ada di Malaysia ni dia tidak sustainable kalau di peringkat Liga Super dan sebagainya. Kos dia sangat besar, mungkin gaji-gaji juga sangat tinggi. Jadi saya melihat bahawa kelab komuniti ni dia mungkin kita boleh buat secara lebih sustainable. Kalau kita tengok di Eropah misalnya, kelab-kelab yang lahir daripada komuniti, mungkin mereka bermain di tahap 4 atau tahap 5, tetapi penyokong-penyokong mereka berbangga, beratus-ratus boleh keluar untuk menyokong kelab tersebut, ya. Dia bukan soal berjaya atau tidak, tapi soal identiti setempat. Jadi bagi saya, Setiawangsa ni ada nama, ya, makna kami semua berbangga dengan nama Setiawangsa. Jadi apa salahnya sekiranya kita mulakan dari bawah satu kelab, kita dapat sokongan daripada syarikat-syarikat lokal yang berada di Setiawangsa, untuk kita mula dari bawah. Dan daripada permulaan tersebut, alhamdulillah kita tengok kelab ini telah dapat pergi jauh walaupun pada usia yang sangat muda. Okey, bermakna YB memang ada dengan kelab ni daripada zero. So daripada yang paling mula lah. So boleh tak share sikit apa cabaran paling besar dalam operasi kelab ni? Biasalah kan, cabaran dia tentulah dari segi kewangan tu satu. Tetapi alhamdulillah bila kami berbincang dengan syarikat-syarikat setempat, banyak yang menyokong inisiatif kelab bola sepak komuniti. Tetapi satu lagi masalah yang kami masih tidak dapat selesaikan sehingga ke hari ini ialah soal fasiliti. Kami tidak ada home ground. Kami pernah ada cadangan untuk menggunakan beberapa kemudahan yang ada di kawasan ini, dan kita tukarkan daripada padang rumput yang mana kos penyelenggaraan dia tinggi dan biasanya tidak dalam keadaan yang baik, untuk kita tukarkan kepada turf, ya, dan ada rakan-rakan kongsi yang berminat untuk model tersebut. Dan pada masa yang sama kita masih boleh bagi akses kepada orang ramai. Maknanya bukannya ia akan jadi milik Setiawangsa Rangers, tetapi setakat ini usaha tersebut belum berjaya. Tapi kami tidak berputus asa dan kita cuba jadikan sebagai realiti, sebab kami merasakan bahawa kemudahan bola sepak ini satu perkara yang sangat penting untuk kita ada pemain-pemain yang berkualiti. Tadi sewaktu ucapan YB ada kongsikan satu program yang dapat inspirasi daripada program bola sepak komuniti ni, iaitu program dengan PPR. Boleh YB kongsikan program tersebut? Ya, saya pernah, sebelum ini saya pernah buat program tuition di kawasan flat kos rendah. Dah lama dah, tahun 2008. Tapi itu hanya tuition semata-mata. Jadi bila sampai ke sini dan kebetulan kita ada kemudahan Setiawangsa Rangers, kita merasakan apa salahnya kita dapat gabungkan bola sepak yang sangat diminati oleh banyak yang sangat diminati oleh banyak anak-anak yang ada. Kita gabungkan dengan tuition. Jadi kita kata dengan syarat dia pergi kelas tuition di sebelah pagi, sebelah petang mereka boleh bermain bola sepak. Dan alhamdulillah
responsnya sangat-sangat positif. Okay, YB, bila kita dengar kata-kata daripada orang ramai termasuk netizen, ada yang berbelah bagi tentang pelibatan ahli politik dalam bola sepak, ada pro and cons. Bagi YB sendiri, apa kelebihan dan apa kekurangan dia? Saya faham banyak di antara mereka melihat penglibatan ahli politik ini lebih banyak kepada hanya untuk mempopularkan diri. Malah ada yang tidak tahu apa pun pasal bola sepak yang masuk ke dalam bidang. Cuma bagi saya tidak ada masalah sekiranya ia dibuat oleh orang yang betul-betul tahu dengan bidang bola sepak tersebut dan dapat memberi nilai tambah. Jadi bagi saya itu jelas, dan setakat ini saya lihat inisiatif yang kami ambil membantu kelab ini, dan ia tidak menjadi satu masalah lah yang besar kepada kelab Setiawangsa Rangers. Okay, yang terakhir YB, boleh tak YB ceritakan harapan ataupun cita-cita terbesar YB untuk Setiawangsa Rangers? Cita-cita tu tentulah sangat tinggi. Kalau boleh kami nak pergi ke peringkat profesional dan sebagainya, tetapi saya sangat realistik. Kita kena tahu bahawa bola sepak profesional di Malaysia ni sangat mahal, dan saya tidak lihat banyak kelab yang Hai Aizat, boleh tak ceritakan sewaktu awal penubuhan tu apa objektif utama? Ya, Kelab Bola Sepak Setiawangsa Rangers ditubuhkan pada 8 hari 8 2018. Semasa itu saya seorang anak muda yang ada di dalam satu taman yang telah menjalankan program aktiviti bola sepak, latihan bola sepak kanak-kanak. Semasa itu hanya di kawasan yang kecil. Selepas tu bila saya berjumpa dengan orang-orang yang ada nama dan orang kata pengaruh, dan saya membentangkan sebenarnya program dan juga kelab ini kepada mereka, dan alhamdulillah apabila mereka memberi tugasan ataupun task kepada saya dapat laksanakan dengan sebaik mungkin dan berjaya. Seterusnya di situlah bermulanya titik permulaan kelab bola sepak Setiawangsa Rangers bergerak satu demi satu. Boleh ceritakan sekarang tahap mana sekarang Setiawangsa Rangers? Maksudnya pasukan-pasukan apa yang ada? Setiawangsa Rangers sebenarnya kita ada pasukan dari kategori kanak-kanak bawah 8 tahun, 10 tahun dan 12 tahun. Kita sebelum ni ada kategori bawah 14-16 tahun yang bermain dalam satu liga kompetitif sebelum ini, dan kita juga ada pasukan bola sepak padang wanita dan juga lelaki. Dan dalam masa sama juga kita ada futsal lelaki dan juga futsal wanita. Ia bergantung kepada kejohanan dan yang akan disertai oleh pasukan inilah. Tetapi kita ada latihan yang berkala kepada pasukan-pasukan ini, dan akan datang juga kita akan wujudkan satu akademi bola sepak yang kita buka kepada orang ramai. Sebelum ni kita hanya membuat pemilihan, kemudian kita ambil pemain tersebut untuk bermain dalam setiap kejohanan. Tetapi pada bulan Oktober nanti kita akan buka kepada keseluruhan, dan insyaAllah kita akan dapat satu padang yang boleh kita gunakan untuk jadikan home base training untuk pasukan Setiawangsa Rangers. Boleh Aizat ceritakan setakat ni dah ada berapa pemain yang bernaung di bawah Setiawangsa Rangers? Untuk tahun 2022 ini kita ada 150 pemain yang daripada kategori kanak-kanak, perempuan dan juga lelaki.
InsyaAllah ia akan bertambah lagi apabila kita wujudkan satu akademi terbuka, termasuk di komuniti, dan juga orang ramai boleh menghantar anak mereka ke akademi ini. Dan dalam masa yang sama juga kita juga menghantar pemain-pemain ini dalam liga kompetitif seperti Liga Super Harimau, Liga Bola Sepak Kuala Lumpur bagi lelaki, dan juga Liga Bola Sepak Wanita Kuala Lumpur bagi wanita. Jadi di situlah platform mereka untuk mereka mengasah dan mendapatkan pengalaman dalam kejohanan bola sepak. So setelah 5 tahun ditubuhkan, Aizat rasa apa antara pencapaian yang boleh dibanggakan dengan Setiausaha Rangers? Alhamdulillah, tahun yang kelima ini apabila kita kumpulkan semua program-program dan juga pencapaian yang kita ada. Sebelum ni kita menjuarai ada Liga Asia, Liga Super Harimau, Milo Ball, Piala Milo. Kemudian dari situ kita jadikan dia sebagai satu profil, dan kita hantar juga kita punya profil ke kelab-kelab luar negara sebenarnya. Jadi bila kita dapat satu feedback yang baik, InsyaAllah pada bulan September ini, 21 hari bulan, Setiausaha Rangers akan berada di Amsterdam untuk Craft Legacy Summit 21 hari bulan September. Kemudian kita akan terbang ke London untuk berjumpa dengan pasukan pengurusan Queen's Park Rangers, dan di situlah sebenarnya inspirasi Setiausaha Rangers sebenarnya ditubuhkan adalah Queen's Park Rangers tu masa 2018. Apabila saya mewakili pasukan AirAsia All Star FC yang selepas itu bertukar kepada PJ Rangers, bila dah keluar pada situ saya wujudkan kelab bola sepak Setiausaha Rangers ini mengambil inspirasi kepada pasukan yang saya sebutkan tadi. Wow, bila kita dengar ada kerjasama dengan di Amsterdam dengan Queen's Park Rangers, something yang sangat besar. Jadi daripada kerjasama tu nanti apa yang kita boleh expect untuk kebaikan player-player Setiausaha Rangers? Pertama sekali, kalau kita dengan Johan Cruyff Foundation, kita ada kerjasama dengan pihak Yayasan Hasanah. Kita menguruskan 2 gelanggang craft court di kawasan Setiausaha, di PPR Air Panas dan juga Seri Semarak, dan di gelanggang situlah kita wujudkan pertandingan, latihan, dan di situlah kita dapat mengasah bakat-bakat pemain-pemain cilik ini di situ. Dan di pasukan Queen's Park Rangers pula, kita pergi ke sana untuk mendengar pembentangan daripada mereka, bagaimana mereka komersialkan kelab bola sepak itu. Macam mana mereka menjana pendapatan, apabila mereka ada value kelab itu sendiri. So jadi pentingnya CSR dalam kelab bola sepak penting, dan macam mana kita nak wawarkan ROI daripada pihak sponsor juga amat penting, dan juga macam mana kita nak tarik komuniti di kawasan Setiausaha itu untuk bersama dengan Setiausaha Rangers. Di situlah penjenamaan kelab bola sepak Setiausaha Rangers akan dikenali. Okey, sebab dia bawa nama komuniti Setiausaha. Jadi so far macam mana sokongan, sambutan daripada komuniti Setiausaha, sama ada dari segi family-nya ataupun pihak-pihak corporate-nya, macam mana sokongan mereka? Alhamdulillah, apabila kita mula pada tahun 2018, kita mula langkah demi langkah. Maknanya kali pertama kita wujudkan satu kategori dulu. Bila kita dah mampu, kita wujudkan kategori-kategori yang lain. Seterusnya bila kita dah mampu, kita buat satu program yang besar, bukan hanya melibatkan pemain dan ibu bapa, tetapi melibatkan semua komuniti di Setiausaha untuk sertai program tersebut, seperti mana kita buat Karnival Sukan Setiausaha pada tahun 2019 yang lalu. Dan di situlah kita dapat orang kata memperkenalkan pasukan Setiausaha Rangers ini, dan dalam masa yang sama juga kita nak pelibatan komuniti ini, terutama persatuan-persatuan penduduk di dalam kawasan Setiausaha untuk bersama dengan kelab ini. Kalau kita nak grow lebih jauh, sebenarnya kita perlukan sokongan mereka, sebab mereka ni adalah penduduk sini. Kalau mereka beli merchandise, mereka akan support tim ni, dan akan datang, kalau tim ni pergi lebih jauh, datang ke stadium dan apa semua, inilah komuniti yang kita akan bawa sekali. Tadi YB Nik Nazmi ada maklumkan juga, kalaulah dapat sokongan dari segi fasiliti, lagi senanglah perjalanan dia. Mungkin Aizat boleh ceritakan lebih lagi apa yang diperlukan dari segi fasiliti? Untuk pengetahuan semua, kita kelab bola sepak Setiausaha Rangers telah menghantar secara rasmi surat untuk penggunaan sebagai home base training kita di kawasan Setiausaha, ada di kawasan Setiausaha. Jadi kita menunggukan surat kelulusan daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL untuk memberi sokongan kepada kita untuk kita menjalankan aktiviti Akademi Bola Sepak. Dan di padang itu juga kita boleh adakan juga perlawanan Liga Bola Sepak Kuala Lumpur yang sedang berjalan. Jadi bila kita ada satu padang yang dekat di kawasan Setiausaha, mudah untuk sebenarnya orang-orang Setiausaha datang support. Jadi saya mohon sokongan sebenarnya daripada agensi kerajaan
untuk membantu kelab ini, kelab bola sepak Setiausaha Rangers untuk maju lagi ke hadapan, dan kita perlukan sokongan sebenarnya kepada semua pihak daripada NGO, Persatuan Petuduk dan wakil rakyat, ibu bapa dan semuanya untuk merealisasikan agenda pembangunan bola sepak di kawasan Setiawangsa. Aizat, saya difahamkan Aizat baru berusia 29 tahun. Jadi mungkin kalau secara dasarnya orang anggap agak sukarlah untuk meyakinkan semua pihak untuk dapat bergerak. Tapi apa yang Aizat dah buktikan, tak ada apa yang mustahil. Setiausaha Rangers dah pergi sejauh ini. Jadi boleh tak share sebenarnya apa yang Aizat gunakan? Dari mana Aizat dapat kekuatan untuk buat semua ni? Bermulanya apabila impian saya daripada kecil adalah untuk berkarya dalam bola sepak. Apabila saya mewakili pasukan bawah 21 tahun, pasukan Selangor, selepas tu Asia All Star FC, dan selepas habis tamat karier sebagai pemain bola sepak, saya fikirkan yang perlu diteruskan dalam bola sepak ni selepas bermain bola sepak adalah menjadi jurulatih bola sepak dan juga dalam pengurusan kelab bola sepak. Jadi di situlah saya buktikan kepada, bukan senang, hampir 12 tahun sebenarnya untuk saya berada di sini. Saya bermula pada umur 18 tahun sebenarnya. Jadi sikit demi sikit apabila saya berjumpa dengan orang suruh buat program kecil yang 300, saya buat 300. Orang buat suruh 500 punya program, saya buat 500. Orang buat yang sederhana besar semua, saya buat dengan sebaik mungkin, dan alhamdulillah mencapai objektif dan kejayaan untuk program tu dan juga pasukan tu. Kemudian di situlah kepercayaan orang bercerita ke sana ke sini dan orang mempercayakan saya, dan saya jalankan tanggungjawab tu. Dan alhamdulillah hari ini terbukti 12 tahun sebenarnya, daripada umur saya 18 tahun saya berada di sini, dan insya-Allah sebenarnya saya nak grow lagi sebenarnya, cuma saya menunggu peluang, dan saya kekalkan apa yang saya buat, dan insya-Allah kalau ada rezeki mungkin saya akan lebih lagi ke arah yang orang kata tinggi sikit lah daripada sini. Saya yakin dengan umur 29 tahun ini akan datang mungkin 5 tahun ke 10 tahun lagi, insya-Allah saya dengan pengalaman yang ada, bila orang letak saya dekat mana-mana, insya-Allah saya boleh lakukan lah. Tak kisahlah jawatan tinggi rendah, tak kisah. Jadi sebab saya dah biasa start pada bawah. Jadi bila saya start pada bawah ini, bila sampai ke level ni pun saya tetap jadi orang biasa dan buktikan yang saya boleh buat bersama rakan-rakan saya juga. Mungkin sepanjang usaha perjalanan Aizat tu banyak pihak yang meragui, yang memandang rendah. Jadi sebagai inspirasi kepada anak muda yang lain lah, mungkin Aizat boleh kongsi pesanan apa yang diorang perlu lakukan kalau ada impian sebesar Aizat ni. Ya, betul. Setiap orang kena ada impian, mesti ada cita-cita. Tetapi impian dan cita-cita itu perlu diterjemahkan dalam usaha sebenarnya. Memang susah sebenarnya untuk kita yakinkan orang, tetapi saya pernah yakinkan orang lebih 10 kali dalam satu masa. So nak dapatkan kepercayaan tu ambil masa sebenarnya. Tetapi bila kepercayaan tu dah dapat kepada kita untuk kita jalankan program atau laksanakan penyertaan mana-mana kejohanan, kita buat sebaik mungkin dan mendapatkan satu keputusan yang baik, insya-Allah dia akan datang bila kita bagi dia report, laporan ROI dia, apa yang mereka dapat, dan insya-Allah kita follow up balik kat situ, dan kita bertanyakanlah mengenai tahun-tahun akan datang pula. Yang pentingnya adalah kita kena ada perancangan yang rapi, proposal yang menarik untuk menarik minat mereka bersama dengan kita, sebab kita adalah satu kelab bola sepak. Jadi kita perlu komersialkan kelab bola sepak ini supaya syarikat-syarikat ini dapat bersama dengan kita dan objektif ROI dia tercapai. Okey, yang terakhir mungkin sebagai orang yang memulakan pasti nak tengok pengakhiran yang tinggi juga. So apa cita-cita terbesar untuk Setiausaha Rangers? Sudah tentu kalau cita-cita yang besar, saya nak lihat juga sebab Setiausaha Rangers ni bermain dalam kancah Liga Bola Sepak Malaysia. Sebagai contoh, kalau kita bermula dengan Liga M3, seterusnya kalau ada rezeki ke Liga Perdana, Liga Super, itu adalah bonus. Apa yang perlu kita buat adalah kita kena konsisten di peringkat akaumbi ini. Kerana bila kita ada program Akademi Bola Sepak, penyertaan Liga di peringkat negeri ini ataupun di peringkat komuniti ini, apabila sampai satu tahap yang mana kita boleh grow lebih tinggi dengan penaja yakin dengan kita apa yang kita buat selama ini, dan di situlah rezeki kita akan bermain bagaimana saya cakap tadi di kancah Liga Bola Sepak Malaysia. Yang pentingnya adalah macam mana kita kena susun kita punya strategi untuk memastikan semua pihak dapat dia punya orang kata kepuasan ataupun ROI itu sendiri. Jadi kalau akan datang perlu
diswastakan kelab bola sepak ini, ada orang nak ambil, dan kita fokus pada pembangunan, satu fokus kepada bermain di liga bola sepak yang profesional, boleh juga. Tapi Setiawangsa Rangers ni perlu jadikan sebagai branding bola sepak, jadi orang akan datang dekat situ. Okey, terima kasih Aizat Terima kerana kasih. sudi luangkan masa bersama di Muhammad Malaya ya. Terima kasih semua. Sokong Setiawangsa Rangers, beli produk merchandise Setiawangsa Rangers untuk Setiawangsa Rangers pergi maju lagi ke hadapan, insya-Allah. Terbaik. Thank you.